Masalah sawan saja. Dia tak ada masalah lain. Dia kena sawan umur 3 bulan pun tanpa demam, tanpa sesama batuk. Tiba-tiba dalam tidur dia tarik sawan. Memang doktor buat MRI otak dia semua normal, tapi hanya EEG dia memang tak normal lah. Tapi tak tahu punca sebenar dia sawan sebab genetik test pun dah SKF buat normal. Taman Tuanku Ampuan Najihah, Negeri Sembilan. Pasangan Azhar Andi, 39 tahun dan Nurul Asyafikah Azlan, 27 tahun, tidak menyangka bakal menerima dugaan yang sangat berat sepanjang perkahwinan mereka. Siapa yang tidak mahu melihat anak-anak yang dilahirkan daripada rahim seorang ibu menjadi anak yang sempurna? Namun Allah SWT menguji pasangan ini dengan lahirnya 3 orang anak kelainan upaya OKU. Mula-mula ada sedih jugalah sebab kalau boleh semua orang nak anak yang sihat. Tapi disebabkan dah itu ketentuan daripada Tuhan, kami terima dengan hati yang terbuka, dan disebabkan anak saya yang OKU juga jadi untuk kami 2 lelaki bini untuk kuat menghadapi apa saja yang dugaan Tuhan berikan. Nur Iman Fitriyah dilahirkan sebagai seorang bayi yang normal, cukup sifatnya. Seawal usia 3 bulan, Iman Fitriyah mula diserang penyakit sawan secara tiba-tiba. Sejak itu jugalah kesihatan Iman Fitriyah semakin hari semakin membimbangkan. Dia kini disahkan sebagai seorang anak OKU dan hanya terlantar di atas katil. Masalah sawan saja. Dia tak ada masalah lain. Dia kena sawan umur 3 bulan pun tanpa demam, tanpa sesama batuk. Tiba-tiba dalam tidur dia tarik sawan. Dia tarik, saya bawa klinik Ampangan. Pangan dah tengok oksigen dia memang rendah, dia terus refer ke hospital naik ambulans. Memang doktor buat MRI otak dia semua normal, tapi hanya EEG dia memang tak normal lah. Tapi tak tahu punca sebenar dia sawan sebab genetik test pun dah SKF buat normal. Setiap hari, hampir 20 kali Iman Fitriyah akan mengalami kekejangan akibat serangan sawan. Adakala ketika serangan terbabit agak teruk, Iman Fitriyah terpaksa dikejarkan ke hospital. Hampir setiap masa, anak ini tidak boleh lepas daripada pandangan Syafikah dan Azhar kerana bimbang pada bila-bila masa saja dia akan diserang sawan. Bila anak saya yang sawan tu datang sawan dia seperti satu badan dia kadang-kadang dia boleh biru, mata dia ke atas, lepas tu badan dia macam membengkok, lepas tu kan dia macam menggigil. Banyak cara sawan dia, tak menentu. Doktor memang cakap jenis sawan dia bukan jenis satu saja, dia pelbagai jenis sawan dia akan berlaku. Muhammad Iman Khalifah, 5 tahun, adalah anak kedua pasangan ini. Khalifah juga seorang anak OKU yang mengalami masalah autisma dan menderita penyakit asma yang kronik. Selain bergantung kepada ubat asma, Khalifah turut memerlukan ubat penenang dan perlu dipantau setiap masa. Kali kedua, anak autism pun saya tak sangka juga dapat juga ujian kali yang kedua. Kadang-kadang ada juga saya rasa down, tapi yalah, sebab kata orang kita tak boleh nak mengalah. Saya terpaksa harungi jugalah untuk membesarkan anak yang pertama, yang kedua. Dia hentak kepala lah biasanya. Yang tu paling teruk sampai kena 5 jahit. Lepas tu doktor refer PSY start ubat, terus dia nampak cool sikit daripada yang dulu.
Yalah, Nang tu memang tak ada dinafikan lah. Memang ada kadang-kadang terutan sebab dah terlebih melampau dia tahap dia pukul kakak dia, pukul adik dia. Dah terpukul tu memang rasa bersalah buat diri sendirilah. Sebab sepatutnya tak boleh pukul dia sebab dia pun tak faham apa yang kita cakapkan. Pujuk dia balik, peluk dia balik, sayang dia balik. Alhamdulillah dia tidur, dia okey baliklah bangun tidur tu. Membesarkan seorang anak OKU yang mengalami penyakit sawan secara tiba-tiba memerlukan perhatian yang sepenuhnya. Untuk mengurangkan kos ulang-alik ke hospital, Syafiqah mempelajari terapi bagi merawat Iman Fitriah. Setiap hari, Iman Fitriah perlu menjalani fisioterapi di rumah bagi mengelak masalah pada sendi dan ototnya. Seakan 3 orang anak OKU memang ada beban lah sebab daripada segi keuangan, lepas tu dengan peralatan-peralatan, daripada segi masa, tenaga, memang agak berat jugalah untuk membesarkan 3 orang anak OKU. Sebab kita kena bagi sepenuh masa dekat mereka. Kita tak boleh leka. Sebab anak saya yang pertama dia memang tak boleh leka. Sebab sawan dia terlampau kronik. Bila-bila masa dia boleh datang. Boleh katakan memang tertumpu lebih lah pada dia. Kalau ikutkan kos mereka dia lebih pada 1,000. Sebab barang-barang ialah barang-barang farmasi kan mahal dan memang keperluan dia memang hari-hari guna. Itulah memang kalau ikutkan memang faktor kewangan saya memang tinggi. Anak ketiga Syafiqah dan Azhar, Nur Iman Raisya Adwa, menghembuskan nafas terakhirnya pada Jun 2022. Ketika 17 minggu dalam kandungan, doktor sudah mengesan kelainan pada janin dan terdapat lebihan kulit pada bahagian leher. Anak nombor 3 dari dalam perut, umur dia masa 17 minggu dalam perut, doktor dah ambil air ketuban. Semua memang nampak ada masalah Turner syndrome. Bila lahir dah cukup, lahir pun tak cukup bulan sepenuhnya lah, 36 minggu 6 hari. Lepas tu masa tu caesar jugalah, mesti caesar sebab jantung dia dah tak stabil isi tinggi dia. Doktor tu pasal caesar, lahir masuk ke SCN selama 5 hari jugalah untuk monitor jantung dia semua. Dia umur 1 tahun 6 bulan, masuk kat rumah, dia tengah main semua. Dia tiba-tiba biru. Lepas sarapan semua bagi dia susu, dia biru. Lepas tu dia baring atas pangku terus hembus nafas kat situ. Ambulan datang masukkan tiup pernafasan pun pam dah ada, dekat harapan nipis lah untuk selamatkan dia. Bawa pergi hospital, doktor usaha juga untuk 20 minit untuk pam dah ada, bagi saya keyakinan untuk dia boleh, tapi Allah lebih sayangkan dia. Semasa hayatnya, Adwa berdepan dengan masalah saluran pernafasan yang sempit dan masalah buah pinggang seperti kakaknya. Dia perlu bergantung kepada tiub khas untuk menyalurkan susu. Mula tu memang susah terima lah. Sebab saya masa dengan dia memang kurang. Lebih dengan kakak dia kat hospital. Kakak dia lebih pada ward, saya jaga dengan kakak dia. Dia lebih dengan ayah dia lah. Saya memang jarang dengan dia. Masa dia dalam pantang pun saya duduk dengan ward. Lalat sebab sekejap masa dia ni. Terlalu sekejap. Siapa sangka apabila Allah mengambil nyawa anak ketiganya, Allah hadirkan kembali pengganti kepada arwah Adwa. Muhammad Iman Aish nama diberi melihat dunia baru beberapa bulan yang lalu. Syafiqah bersyukur bayi yang baru dilahirkan ini tidak seperti abang dan kakaknya.
Lepas arwah anak nombor 3 meninggal tu, seminggu lepas tu saya dapat tahu saya mengandung dah 10 minggu macam tu. Doktor plan untuk buat test genetik untuk air ketuban. Dia ambil air ketuban untuk nak pastikan baby tu normal atau tidak. Alhamdulillah dia buat masa 17 minggu, alhamdulillah nampak normal. Doktor pun tak risau apa-apalah. Dia suruh teruskan bersalin normal lah untuk risiko sendiri untuk bersalin normal. Tapi tak dapat bersalin normal, saya terpaksa caesar jugalah masa contraction kat tempat caesar lama. Menjadi penaja utama program Bersamamu sejak tahun 2005 lagi, syarikat Faiza tidak putus-putus untuk menyantuni setiap keluarga yang dipaparkan dalam program ini. Wakil syarikat Faiza, Marina Elias, selaku Ketua Promoter Negeri Sembilan, turut membawa pelbagai produk keluaran syarikat. Okay, bersama-sama ni kita orang pun ada bawa beras tempatan daripada Faiza. Yang ini beras basmati lah. Beras Kashmir. Ini salah satu daripada beras basmati daripada syarikat Faiza. Yang ini bihun siam. Dia tak sama, nampak macam nama tu bihun, tapi tak sama dengan yang tu. Okay. Yang ini ada rempah kunyit, rempah kari daging, rempah rendang, rempah kari ikan. Lepas tu ni kicap manis kita. Yang itu kicap masin Faiza. Yang ini bihun segera dengan pelbagai-bagai rasa lah. Dan yang itu adalah buku di mana mengisahkan kehidupan pengasas syarikat Faiza. Okey, ini bihun Faiza. Salah satu produk syarikat keluaran daripada Faiza. Bihun ni dia punya special je. Kita boleh buat putu mayam. Putu mayam. Cara dia pun senang. Cara ada diterangkan dekat belakang bungkusan ni lah. Kukus pun tak lama, sekejap je. Rendam dulu, lepas tu kukus. Lepas tu boleh makan dengan gula perang dan kelapa muda. Pada hari ini kami mewakili syarikat Faiza lah. Ingin memberi sumbangan, menyampaikan sumbangan. Semoga dengan sumbangan ini dapat meringankan beban Cik Azhar dan Puan Nika. Mempunyai anak-anak kelainan upaya bukan sesuatu yang mudah. Anak-anak memerlukan kos rawatan yang tinggi, kos ulang-alik ke hospital dan kos kehidupan keluarga ini sendiri sedikit membebankan bagi mereka. Tanpa pekerjaan yang tetap, pelbagai usaha perlu dilakukan agar anak-anak ini tidak putus bekalan ubat dan susu. Sebelum ni saya kerja security. Tapi tak lama lah sebab syarikat tu dia dah tamat dia punya perkhidmatan dia. Dan lepas pada tu saya lama jugalah menganggur. Lepas saya bincang dengan isteri, saya dengan isteri buat perniagaan online. Ambil order buat coklat Kokoja, roti jala, ambil tempahan untuk kuih-kuih raya. Itulah masa tu. Saya minta kerja, kalau ikutkan memang dapat, tapi masalahnya anak-anak saya sakit. Lepas tu appointment hospital banyak, tak tentu masa. Cuti pun banyak, disebabkan itu majikan tak boleh terima lah sebab saya cuti banyak kan. Kini Iman Fitriyah hanya bergantung kepada ubat dan susu khas sahaja selain rawatan susulan setiap bulan. Namun, ada kalanya hampir setiap hari Syafiqah dan Azhar perlu berulang-alik ke hospital kerana tahap kesihatan anak sulungnya, Iman Fitriyah, semakin hari semakin teruk. Ikutkan kos mereka dia lebih pada 1,000.
Sebab barang-barang ialah barang-barang farmasi kan mahal, dan memang keperluan dia memang hari-hari guna. Itulah memang kalau ikutkan memang faktor kewangan saya memang tinggi. Kadang-kadang ada juga susu dia habis. Kadang-kadang saya ada juga saya hadkan susu dia. Tapi bila dicatu, bila dihadkan, anak saya yang nombor 1 tu kalau susu ke ubat ke apa, kalau dicatu dihadkan, dia punya sawan akan lagi kronik. Kalau andai kata keperluan susu dia habis ke, saya terpaksa guna inisiatif lain untuk stabilkan kandungan gula dalam badan dia. Macam itulah. Prihatin dengan masalah yang dihadapi Syafiqah dan Azhar, Ahli Undangan Negeri Seremban Jaya yang berhormat guna sekaran anak lelaki Palasami dan rombongan turut sama menziarahi keluarga ini. Tapi saya tadi pun saya dah beritahu tuan rumah, you boleh bisnes, saya boleh tolong. Lagi bulanan barang dapur saya tolong. Lagi satu, saya mau terima kasih kepada kebajikan. Lagi satu, Baitumal. Ini hari ini MB punya sekretari pun ada di sini. Nanti saya panggil MB punya isteri Datin melawat rumah ini, apa kita boleh tolong. Saya minta tolong. Ini kira TV3 dalam Malaysia, famous TV. Banyak orang ada lihat. Sudah dapat tengok ni news. Boleh mari tolong. Bolehlah. Saya pun haraplah. Saya pun doa. Ada sudi hati, mari tolonglah. Dalam keadaan kewangan yang tidak mencukupi, Nurul Asyafiqah Azlan perlu bekerja keras walaupun baru saja habis berpantang. Demi anak-anak, dia perlu mencari pelbagai ikhtiar. Bagi yang sudi meringankan beban Syafiqah dan suami, didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih. Saya mewakili satu keluarga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu saya sekeluarga secara langsung ataupun tidak. Tanpa bantuan mereka semua, saya tak kuat jugalah untuk membesarkan anak-anak. Terus hulurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut menyelami 5 keluarga dari 4 buah negeri. 1 keluarga dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keluarga Azlita Ali. 2 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Hasnita Syamsul Bahri. Dan keluarga Hasni Samad. Menelusuri ke utara negara, 1 keluarga dari negeri Perlis, keluarga Mat Kasa Zin. Manakala keluarga Rahmah Lahan dari negeri Melaka. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan